Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat malam. Kita jumpa lagi untuk siaran malam ni 9 hari bulan Ogos 2022. Bersamaan dengan 11 hari bulan Muharram 1444. Saudara mungkin nampak mood dia berbeza sebab sah-sah lah ini bukan Kuala Lumpur. Ini Johor Bahru. Cuma sebab saya bukan orang Johor Bahru, dia tak berani saya nak belanja view yang saya belanja juga nanti lah, tapi saya tak akan mention view apa sebab saya memang bukan orang Johor Bahru. Apa orang kata begitu jauh seludang melaut Johor Bahru dia tak tahu. 27 negara di dunia saya travel. Saya boleh cerita terperinci pada tuan-tuan tentang Israel, Tel Aviv. Saya boleh cerita terperinci tentang Kosovo, tentang Cabrera, tentang Somaliland. Tapi saya tak boleh cerita apa-apa tentang Johor Bahru, tuan-tuan. Saya betul-betul anak rantau bila datang Johor Bahru. Saya baiklah ada kawan-kawan di JB, ramai teman, terutama daripada Perpustakaan Negeri Johor yang menjadi tuan rumah meraihkan kehadiran saya untuk menghadiri mesyuarat sempena Johor, Bazar Buku Johor pada hujung bulan Ogos ni. Tuan-tuan dan puan, malam ni kita akan cakap satu lagi isu geopolitik yang belum saya sentuh dan ramai orang nak tahu. Saya pun sebenarnya tak nak panjang sebab kalau kita bercakap tentang isu Laut Cina Selatan lah, terutama Taiwan dan juga hubungannya dengan China dan krisis sekarang ni, saya boleh bagi tahu kata secara news, dia ada news value je. Berarti kadang-kadang ketegangan hubungan tu tidaklah seperti mana, tapi oleh kerana news value mempunyai impression yang tersendiri setiap kali berlaku krisis antara Taiwan dan China, maka laporannya akan memberikan laporan seolah-olah ia krisis yang berat. Bagi mereka yang memerhatikan perkembangan geopolitik hubungan China dan Taiwan sejak sekian lama, apa yang berlaku sekarang dianggap sebagai ulangan demi ulangan demi ulangan demi ulangan demi ulangan sejak kejadian tahun 1949 sampailah sekarang. Sebab Taiwan memiliki sejarah yang sangat unik. Sangat unik. Secara imperialnya dia adalah di bawah jajahan Cina. Secara ekonomi klasiknya Cina tak begitu mempedulikan kewujudan Taiwan, kecuali selepas peristiwa tahun 49 saya akan ceritakan pada saudara nanti. Dan hinggalah sekarang bila Speaker Senate Amerika Nancy Pelosi membuat keputusan untuk melawat Taiwan pada 5 hari bulan Ogos 2022, timbullah apa yang disebut ketegangan sekarang hinggalah ke peringkat China menggerakkan 10 kapal perangnya melintasi perairan Taiwan, berselisih dengan kapal Taiwan pada jarak yang sangat dekat. Kemudian China melancarkan juga beberapa peluru berpandu tetapi tidak memiliki kepala peledak, jatuh ke dalam perairan Taiwan, malah jatuh pun dalam ke perairan Jepun, bagi menggambarkan kepada Amerika bagaimana China memprotes lawatan Nancy Pelosi, seorang ahli politik veteran berusia 82 tahun, menjadi Senate mewakili California sejak tahun 1987, orang yang dianggap sebagai otai Demokrat, mempunyai nama yang besar sejak era Barack Obama, masih kekal relevan ketika sepenggal pemerintahan Donald Trump, dan kini seorang lagi yang dianggap sebagai bidak ataupun kayu catur yang akan digunakan oleh Joe Biden. Kerana mereka berdua adalah ahli politik veteran, Biden dan juga Nancy Pelosi. Jadi saya fikir kata untuk saya lah, secara geopolitik saya menganggap Nancy Pelosi hanyalah badut suruhan Joe Biden dalam kes melawat Taiwan pada waktu yang salah, pada detik yang salah dan pada ketika yang salah, yang akan memburukkan lagi impak keselamatan di Laut Cina Selatan dan seterusnya, memberi impak besar kepada kita. Tapi saya fikir kata Indonesia dan Vietnam serta Filipina yang paling terasa mengenai impak apabila armada Cina mula bergerak menunjukkan kekuatannya di Lautan Cina Selatan sebagai amaran kepada Amerika bahawa mereka benar-benar marah dengan kehadiran Amerika, terutama lawatan Nancy Pelosi pada 5 hari bulan Ogos yang lalu. Nanti kita brief lah tuan-tuan sejarah tentang Taiwan,
Dan tentang satu tip yang saya bagi pada saudara, kalaulah saudara menjadikan rutin saudara sebagai orang yang prihatin kepada isu geopolitik di Taiwan dan China, saudara akan menghabiskan masa dan hayat saudara. Kerana untuk pengetahuan saudara, bidak yang digunakan di Amerika lebih relevan. Amerika kalau dia nak buat gangguan ritma terhadap politik di Asia, terutama di Lautan Cina Selatan, dia lebih berani menggaguh-gugat kedudukan China dengan menggunakan Taiwan sebagai penyemarak api. Tapi Amerika tak akan berani sesekali menggunakan bentuk perairan di Lautan Korea Utara. Berarti Amerika berani bermain api di Taiwan, tapi tak akan sesekali berani untuk melakukan sesuatu di Korea Utara, kerana Taiwan adalah sebuah negara terpencil yang tidak memiliki armada laut yang sangat besar, menjadi rakan yang dilindungi oleh United Kingdom sejak tahun 1949, kemudian lebih dilindungi oleh Amerika apabila Amerika menjadi kuasa dunia yang besar. Tapi kita boleh bayangkanlah, apa saja yang Amerika lakukan di Taiwan, belum tentu Amerika berani melakukannya di Korea Selatan pun untuk tujuan menakut-nakutkan Korea Utara. Berarti sekiranya Amerika ingin melakukan sesuatu exercise lah sebagai contohnya, ataupun Amerika ingin melakukan sebarang tindakan membawa ahli politik kontroversialnya turun ke Korea Selatan bagi tujuan memancing kemarahan Korea Utara, Amerika tak akan berani melakukannya. Kerana Korea Utara mempunyai polisi seperti Yahudi. Korea Utara sama saja polisi dia seperti Israel, iaitu mereka akan bertindak melangkaui had yang boleh difikirkan, walaupun untuk memberi reaksi pada satu peristiwa yang kecil. Sebelum kita pergi jauh, saya ucapkan kepada tuan-tuan ribuan terima kasih. Saya ucapkan juga berbanyak terima kasih pada sesi semalam, di mana untuk pertama kali bila saya bercakap tentang isu yang serius, ada yang juga yang DM saya ini mengenai apa yang saya sebut tentang prinsip bekerja dan memiliki ketua. Tapi saya fikir itulah view yang paling rendah saya pernah dapat dalam tempoh 3 bulan. Dan itulah respon yang paling rendah. Berarti saya fikir kata hal-hal yang bersangkut dengan profesionalism serta hal-hal yang bersangkut dengan konflik ataupun apa yang disebut sebagai krisis pengurusan di kalangan syarikat, organisasi, agensi, perniagaan ataupun pentadbiran ataupun jabatan serta kementerian yang secara relatifnya dominan oleh orang Melayu adalah isu yang kurang diminati. Tapi saya carry jugalah tuan-tuan, kerana saya fikir dengan 800 tontonan dan hari ini tontonannya mencapai 9,000, walaupun yang terendah dalam tempoh 3 bulan. Tapi saya ucap terima kasih pada tuan-tuan yang prihatin pada isu yang pada saya sangat serius. Tapi tak apalah, kerana kita fikir kata tak ramai orang berada dalam kasut bekerja secara berorganisasi, kerana ramai juga mungkin follower DRA Stream adalah mereka yang tak berada dalam konflik apa yang disebut sebagai melunturnya produktiviti kerana kegagalan komunikasi dan kegagalan berorganisasi secara relevan di kalangan rakyat Malaysia, terutama pekerja ataupun syarikat yang didominasi oleh orang Melayu. Saya tengok angka tu, kita ada berapa angka sekarang? 573 bagi orang yang meminati krisis geopolitik di Laut Cina Selatan. Terutama agak kalau ikut media, kalau saudara tengok jenis media yang saudara baca, bagi media yang pro Amerika ataupun media yang memang mengharapkan sesuatu terjadi di Lautan Cina Selatan atas kepentingan pemegang-pemegang saham media ni, mereka akan melaporkan perkara yang paling terbesar adalah pergerakan 10 buah kapal perang China yang kini ataupun yang telah melintasi sempadan terdekat perairan Taiwan, dan juga tindak balas berani Taiwan yang menyilang pergerakan kapal selangnya, kapal perangnya berselisih dengan kapal perang China. Berarti kapal perang China berada dalam perairan antarabangsa yang menghampiri perairan Taiwan. Manakala kapal perang Taiwan bergerak dalam perairan Taiwan tetapi menyelang kedudukan kapal perang China. Itu digambarkan oleh Barat. Kalau saudara tak betul-betul tahu tentang pergerakan armada perang ni,
saudara akan mengingat, wow, 10 biji kapal perang armada perang China berada dekat dengan Taiwan. Saudara akan fikir itu adalah besar. Tapi saya bagi tahu pada saudara, China pernah menggerakkan keseluruhan 400 pun armada perangnya dengan 5 kapal nuklear. Merentas Laut Cina Selatan dalam satu eksersis semata-mata untuk menunjukkan kesiapsiagaannya menentang apa saja bentuk konvoi ataupun kehadiran tentera barat di Laut Cina Selatan. Berarti China pernah menggerakkan 400 buah kapal perangnya, iaitu jumlah yang terbanyak dia gerakkan sekali dalam satu eksesisnya pada sekitar tahun 2018 saya rasa, bagi menunjukkan kepada dunia ketika berlaku ketegangan mengenai siapa yang menguasai Laut Cina Selatan. Dan China nak tunjukkan dia tak peduli kepada konvensyen dunia mengenai hak perairan, di mana China tetap mengatakan cara dia membentuk peta dunia terhadap perairannya itulah yang didaulatkan sebagai wilayah maritim China. Sedangkan kawasan-kawasan yang telah dibuat berdasarkan perundangan antarabangsa telah menggezetkan sebahagian besar daripada wilayah yang diisytiharkan China sebagai lautan miliknya ataupun sebagai kawasan maritim miliknya adalah lautan antarabangsa. Jadi saya suka ingatkan saudara mengenai Spratly ketika tahun-tahun 80-an, 90-an, ketegangan Kepulauan Spratly di mana Malaysia antara satu daripada 7 negara yang ingin juga menuntut Kepulauan Spratly selain daripada Filipina, Vietnam, Indonesia, Brunei, China yang juga mahu menuntutnya, Thailand yang juga mahu menuntutnya. Dan ketika 6 negara bertindih tuntutan terhadap Spratly yang hanyalah kumpulan kepulauan batu bata, dan Filipina dengan secara terbuka telah memohon pertolongan daripada Amerika Syarikat untuk mendapatkan sedikit sokongan politik sejak tahun 90-an di zaman kepimpinan Corazon Aquino, di zaman sampailah ke zaman anaknya Nino Aquino. Tapi China tak peduli. Malah China dengan beraninya telah membina landasan kapal terbang. Selain daripada menempatkan secara tetap kapal perang yang secara relatifnya, walaupun kawasan tersebut menjadi kawasan tuntutan bertindih 7 buah negara, tapi China telah menduduki Kepulauan Spratly sebagai wilayah negaranya. Di situlah kita nak tengok betapa besar dan betapa prominennya China di Laut Cina Selatan. Dan kalau secara relatifnya kita faham, apabila Filipina yang pernah memohon pertolongan Amerika dalam menangani isu Kepulauan Spratly langsung tak dipedulikan oleh China. Malah China bersedia pun sejak tahun 90-an untuk menghadapi apa saja bentuk peperangan lautan dengan tentera laut Amerika. Kalau saudara tengok sekarang, kita di Malaysia hanya menjadi pemerhati. Kita menganggap kita tak terlibat di atas ketegangan China dan Taiwan. Tapi Indonesia akan ada tempiasnya. Kerana sepanjang perang Ukraine dan juga Rusia, ketika Amerika sibuk menguruskan pertempuran perang Ukraine dan Rusia bermula pada 14 Februari 2022, data menunjukkan berlaku 400 pencerobohan lautan dan udara dilakukan oleh tentera China, sama ada melalui penerbangan dan pergerakan armada laut. Dan negara yang paling banyak perairannya diceroboh secara laut adalah Filipina dan yang kedua adalah Indonesia. Manakala dalam udara, kawasan udara yang paling banyak diceroboh oleh China adalah Vietnam, adalah Kemboja. Adalah Taiwan. Jadi kalau saudara tengok daripada permainan ni, saya bagi tahu pada saudara kenapa media memberi perhatian sekarang. Dia adalah satu bentuk yang nyata apabila Amerika tidak lagi merasa mereka mampu untuk terus berada dan memainkan peranan yang relevan di Ukraine. Dan Amerika pun tahu sekiranya mereka cuba mengekalkan peranan mereka di Ukraine, mereka akan mengeluarkan nilai tunai yang berterusan, mereka akan mengeluarkan lebih banyak biaya. Tetapi pada waktu yang sama, Amerika tahu mereka tidak akan mendapat keputusan yang efisien di Ukraine. Berarti Ukraine boleh dianggap sebagai almost gone case, sebagai kes yang dah Amerika anggap tiada lagi yang mampu dia lakukan dalam bentuk pelaburan bermain catur. Berarti Amerika hanya boleh menggerakkan bahagian yang paling terbesar adalah membekalkan senjata bernilai 3 bilion USD. 800 juta USD ataupun 8 kali 4, 3.2 bilion
ringgit Malaysia adalah bentuk bantuan senjata kepada Ukraine. Tetapi dengan bantuan senjata yang ada, walaupun mereka dibekalkan dengan rudal ni dipanggil sebagai pelancar roket anti kereta kebal. Tapi tak banyak kejayaan yang boleh dicapai oleh Ukraine. Tak banyak pergerakan untuk mengundurkan tentera Rusia daripada wilayah-wilayah strategik yang mahu dikuasai oleh Rusia. Jadi oleh kerana Amerika memerlukan satu manuver yang baru, pergerakan yang baru, maka akhirnya saya fikir kata ini adalah konspirasi di antara Nancy Pelosi dan Joe Biden. Kan sebelum ni saya sebut pada saudara bahawa sudah ada tanda-tanda Amerika akan mengendurkan campur tangannya di Ukraine dengan membangkitkan isu dari tempoh bulan Februari hingga bulan Ogos. Tentera China telah melakukan 400 pelanggaran kawasan sepadan, dengan paling banyak adalah perairan Filipina, yang kedua adalah perairan Indonesia. Tak silap saya, Indonesia saja 52 kali kapal tentera, bukan kapal, ini kita cerita bukan kapal bot nelayan, kita cerita tentang pergerakan kapal perang. Bila kita sebut saja melanggar kedaulatan sempadan, istilah kedaulatan hanya terguna pakai kepada hal-hal yang bersangkut dengan ketenteraan. Jadi oleh kerana Filipina telah mengantar banyak isyarat kepada Amerika tentang ketidakselesaan Filipina kerana perairannya kerap kali dicerobohi oleh China. Indonesia lebih berdiam diri, tidak mengadu kepada Amerika, tetapi barangkali mengadakan rundingan terus dengan China mengenai Lautan Natuna Utara, iaitu Kepulauan Natuna, yang menjadi kayu ukur Indonesia mengenai hak wilayah perairan antarabangsanya yang China tak pernah pun nak menghormatinya. Manakala Vietnam kelihatannya masih menganggap bahawa apa yang China lakukan adalah eksersis yang telah diamalkan sejak 20 tahun yang lalu. Jadi suka saya nasihatkan tuan-tuan yang berminat dengan geopolitik bahawa apa saja yang akan menjadi lebih hangat pada minggu ini adalah cara Amerika untuk mula mengalihkan perhatian supaya mereka boleh dianggap meninggalkan Ukraine yang dulunya mereka adalah batu api. Ingatlah, Amerika ingin meninggalkan campur tangan di Ukraine yang mereka dulunya adalah batu api, iaitu orang yang menghangatkan keadaan, orang yang memberi banyak dorongan kepada Presiden Vladimir Zelensky untuk bertindak dan melakukan banyak provokasi terhadap Rusia. Dan apabila Rusia bertindak balas di luar jangkaan, dan apabila Rusia telah mengambil alih begitu banyak wilayah strategik di sempadan, dan apabila bantuan yang panjang dan banyak diberikan oleh Amerika dan sekutunya NATO tidak menampakkan sebarang potensi untuk Rusia berundur, walaupun dalam perang ni tidak ada istilah menang mutlak, tetapi kita boleh anggap bahawa dengan pendudukan beberapa kawasan strategik, termasuk kejayaan Rusia mengawal reaktor nuklear yang terbesar di Zapo, nama wilayah tu Zapo, di mana apabila Rusia berjaya menguasai reaktor nuklear yang terbesar di dunia di wilayah Zapo milik Ukraine, yang kini masih lagi ditadbir oleh saintis Ukraine, tapi wilayahnya tersebut telah pun dijajah sepenuhnya oleh Rusia. Dan Amerika mula melihat lebih banyak pelaburan senjata yang mereka berikan kepada Ukraine tanpa keupayaan dan keberanian untuk membekalkan kapal perang ataupun pesawat perang. Dia tidak akan memberi apa-apa pun keberkesanan. Jadi setelah Amerika melihat tiada keberkesanan dalam campur tangan mereka melalui tekanan politik dan juga sekatan ekonomi ke atas Rusia, yang nampak Rusia makin bertahan dan makin mapan, maka Nancy Pelosi, seorang senator Demokrat dari California yang juga pengaruhnya sangat besar, iaitu sebagai speaker Dewan Senat Amerika, Nancy saya fikir kata pada usia 82 tahun, saya fikir dalam sejarah Amerika, sebelum ni dia dianggap sebagai seorang pemimpin domestik yang penting pada era Donald Trump, kerana pada era Donald Trump, Nancy Pelosi seorang ketua speaker daripada Demokrat. Dia yang banyak membangkitkan usul di parlimen yang meletakkan Donald Trump dalam keadaan yang sangat sukar. Nancy adalah orang yang ada 35 tahun pengalaman, di mana dia menang tanpa pernah kalah sebagai wakil Demokrat di California daripada tahun 87 sampailah sekarang. Saudara boleh fikirlah 35 tahun. Dengan Amerika yang penggalnya hanya 4 tahun, berarti 8 kali dah pilihan raya dia menjadi wakil Senat dari California. Dan dia 4 tahun lebih tua daripada Joe Biden.
Berarti mereka adalah sebaya, mereka adalah orang Demokrat yang lama berada dalam kancah politik Amerika. Maka akhirnya saya fikir kata, apa yang Biden harapkan daripada Nancy Pelosi, seorang speaker yang juga rakan baik dia, adalah melakukan sesuatu supaya Amerika boleh buat manuver. Manuver ni kita boleh panggil satu peralihan yang besar. Supaya secara maruahnya Amerika tidak dianggap sekali lagi menjadikan Ukraine sebagai sebuah negara pariah. Kerana saudara tahu apa yang Amerika lakukan dalam campur tangannya pada era polisi Obama. Campur tangan Amerika di Libya yang tak selesai sampai sekarang, hinggalah Libya menjadi padang jarak, padang terkukuh. Campur tangan Amerika di Iraq yang masih lagi menjadikan Iraq sebuah negara pariah, dan campur tangan Amerika di Syria yang meninggalkan Syria dalam keadaan Saddam masih memerintah, yang meninggalkan Syria dalam keadaan Bashar masih memerintah tetapi ekonominya lumpuh sama sekali. Saya fikir dengan tindakan Nancy Pelosi dan juga respon yang diberikan oleh China dan tumpuan masyarakat dunia yang ada sekarang, mereka hampir berjaya. Di mana saya fikir ramai orang akan mula berasa sedikit reda. Bagi pemain-pemain ekonomi, mereka akan mula berasa sedikit reda. Kerana kalaulah Amerika mengendurkan campur tangannya di pertempuran di Ukraine dan Rusia, dia memberi ruang keamanan yang lebih besar. Untuk pengetahuan saudara, saya ambil kira mudahnya, Presiden Jokowi telah membawa pulang data yang sangat besar dalam pertemuan empat mata dia dengan Presiden Putin. Dan dia juga membawa pulang data yang sangat besar dalam pertemuan dia dengan Presiden Zelensky. Tak ada ingat ni apabila Jokowi hadir, dia satu-satu presiden yang sedang merundingkan stok makanan. Ini yang hebat ni. Contohnya lah marah pula sebab saya tak sebut tentang Yang Amat Berhormat Datuk Seri Ismail Sabri. Sebab kita ni negara kacau bilau, jadi presiden kita, Perdana Menteri kita tak boleh main hal-hal monober yang besar. Apabila Jokowi pergi, walaupun kecil orang dia Jokowi ni tuan-tuan, adalah sedikit tabik hormat kita kena bagilah sebagai seorang pemimpin negara Asia yang kelihatan tak pernah mempunyai dia tak ada ball rolling pun dalam politik antarabangsa, kerana dia dilihat sebagai pemimpin domestik Indonesia yang sangat prominent. Tapi bila dia sampai, dia telah membawa pulang kedua-dua data yang telah diberikan oleh kedua-dua negara. Pertama, Rusia mengatakan mereka memiliki 77 juta tan gandum yang boleh dijual pada bila-bila masa. Dan kata Rusia, mereka masih lagi memiliki 22 juta tan yang boleh dituai. Berarti Rusia sedang memberi gambaran kepada Indonesia, sekiranya sesuatu dilakukan untuk menghapuskan sekatan ke atas Rusia, dunia akan mendapat kembali stok 94 juta gandum, 94 juta tan gandum. Okey. Manakala Ukraine telah memberi maklumat dalam pertemuannya pula kepada Presiden Jokowi bahawa mereka memiliki 12 juta tan gandum yang telah ada di pelabuhan. Stok yang lebih hampir berada di pelabuhan dan mereka boleh menuai sekurang-kurangnya 12 juta tan gandum lagi bagi pada musim tuai yang akan berakhir pada hujung musim panas ni. Jadi dalam kiraan campuran kedua-dua gandum, 99 juta yang boleh diberikan oleh Rusia pada bila-bila masa selepas dengan campuran stok 77 yang ada dan 22 yang akan dituai. Dan kelihatan kira-kira 20 juta tan gandum. Berarti dunia akan menerima sekitar 100 juta tan gandum baru, yang boleh menyebabkan harga gandum yang sekarang melambung kepada 30% ke 40%, terutama di negara-negara miskin, kembali pulih. Ini yang saya hormati kerana semua orang telah bertemu dengan Zelensky dan ramai orang telah bertemu dengan Presiden Putin. Tetapi tidak ada presiden yang duduk untuk membincangkan tentang krisis makanan dunia. Kecuali kejayaan Jokowi. Berarti sebab itulah Jokowi pergi dengan menyebut satu koding rahsia. Saya membawa berita keamanan yang pada awalnya saya pun tergelak. Apa Jokowi ini cakap? Apakah dia mampu menyelesaikan krisis dengan bercakap dengan Zelensky dan bercakap dengan Vladimir Putin? Sedangkan pemacu perang sebenarnya adalah Amerika dan NATO. Tetapi rupa-rupanya apa yang dibawa ataupun yang mahu dirundingkan oleh Presiden Jokowi adalah mengingatkan masyarakat dunia bahawa sekiranya sesuatu langkah ekonomi dapat dicapai secara bijaksana oleh masyarakat dunia, berarti akan ada 100 juta tan gandum akan boleh keluar pada penghujung tahun ini dan sekaligus menyelesaikan masalah kepanikan dunia tentang bekalan makanan. Berarti oleh kerana Amerika juga
mungkin sedang melihat ruang di mana satu adalah rantaian ekonomi akan mencetuskan kadar inflasi yang tinggi di seluruh dunia. Kita kena ingat, dua negara ni pegang. Saya dah bagi tahu pada saudara, bukalah senarai Google bekalan gandum. Rusia menghasilkan pengeluar gandum yang ketiga terbesar di dunia. Campur dengan Ukraine, pengeluar gandum yang keenam terbesar di dunia. Campuran kedua-dua gandum adalah 33% daripada bekalan gandum di seluruh dunia. Dan negara pengeluar gandum yang terbesar di dunia dan nombor 2 di dunia, iaitu China dan India, tidak mengekspor gandum. Di mana gandum yang dihasilkan oleh dua negara pengeluar gandum ini dianggap gandum domestik. Berarti 100 juta tan gandum lebih yang maklumatnya telah pun diumumkan oleh Jokowi sebagai maklumat yang diperolehi daripada kedua-dua pihak ketika beliau merundingkan apakah yang boleh dilakukan bagi memulihkan krisis makanan dunia adalah gandum. Jadi oleh kerana saya fikir kata ini berita baik, biarlah ketegangan di Laut Cina Selatan menjadi padang permainan baru. Tetapi akhirnya apa yang kita harapkan akan ada kekenduran, ketegangan yang dapat dicapai di Ukraine dan juga di Rusia. Paling tidak pun bagusnya ketika Jokowi sampai secara simboliknya, Rusia membenarkan 3 kapal yang membawa muatan penuh gandum berlayar daripada pelabuhan Ukraine keluar. Berarti Rusia menghantar isyarat kepada dunia kehadiran seorang pemimpin yang tidak memihak kepada mana pihak. Kehadiran seorang Jokowi diraihkan dengan satu benda yang dunia patut hormati, iaitu mereka membuka laluan perairan dengan membenarkan 3 buah kapal membawa gandum penuh keluar dan untuk diekspor. Dan gandum tersebut adalah gandum daripada Ukraine. Kerana gandum daripada Rusia tak boleh keluar. Kerana gandum di Rusia masih lagi kena sanction antarabangsa, iaitu tidak ada negara yang boleh membeli gandum kerana membeli gandum daripada Rusia dianggap melanggar perintah sekatan. Tetapi gandum daripada Ukraine masih boleh diekspor. Cuma pelabuhan dan juga perairan untuk mengeluarkan gandum daripada Ukraine disekat oleh tentera Rusia. Berarti apabila Jokowi sampai, Rusia menggambarkan meraihkan seorang presiden yang datang tanpa memihak, seorang presiden yang datang dengan inginkan keamanan, seorang presiden yang datang bukan sebagai boneka Rusia, bukan sebagai boneka Amerika, mempunyai impak yang sangat besar kepada kesejahteraan dunia. Sebab tu saya bagi tahu kepada saudara, ambil saja maneuver tentang ketegangan yang ada sekarang sebagai satu kita sebut sebagai release button. Cuma kita mengharap release button yang akan berada di Ukraine sekurang-kurangnya ketika harga makanan dan bekalan gandum mulai memuncak ataupun boleh diekspor secara memuncak. Hujung tahun ini bekalan gandum mungkin memuncak. Harga gandum naik 30-40%. Stok bekalan gandum di seluruh dunia berkurang. Kemungkinan kalaulah tak selesai isu 33% gandum yang dihasilkan oleh Ukraine dan Rusia dapat diekspor secara normal, kemungkinan harga gandum akan meningkat melebihi 50%. Dan mungkin paling penting bukan harga, tuan-tuan, stok gandumnya tak ada. Kita ambil yang itu. Apabila Amerika mengalihkan perhatiannya ke Laut Cina Selatan, secara politiknya kita raihkanlah. Kerana bagi bangsa yang suka berperang dan suka menunjuk-nunjuk kuat ni, tuan-tuan, bagi negara kecil seperti kita letak satu tingkat kefahaman, iaitu bukanlah ketakutan dalam membaca semua maneuver politik. Bukanlah tentang panik dan tentang kita merasa gabra dalam membaca semua permainan geopolitik. Kita anggap potensi yang bagus apabila Laut Cina Selatan kembali tegang adalah untuk menjaga air muka Amerika dengan memindah permusuhannya dengan Rusia yang dia tak dapat kendali dan dia tak mungkin menang di Laut Cina Ukraine. Dia mencari maruah baru dengan pergi balik kepada China, iaitu musuh lamanya. Jadi saya fikir kata setakat hari ini ketika China telah menggerakkan 10 kapal perangnya mengitari kepulauan dan juga perairan Taiwan, Amerika tidak menggerakkan satu pun kapal berkuasa nuklear di Lautan Pasifik. Jadi semua kapal-kapal nuklear yang sebelum ini dijadikan kapal strategik untuk menumpukan kepada perairan Laut Cina Selatan belum digerakkan. Berarti apa yang tinggal sekarang adalah, saya fikir kata China akan mula memperlahankan sebagai bentuk tindakan ketenteraan ataupun pencerobohan ataupun percubaan melancarkan peluru berpandu tanpa kepala peledak yang sengaja dibiarkan meletup dalam kawasan perairan Jepun, kerana Jepun adalah sekutu rapat Amerika, dan dibiarkan meletup dalam perairan Taiwan dalam kes ini kerana hukuman kerana Taiwan telah menerima seorang speaker Senate Amerika, Nancy Pelosi, yang tak diraihkan pun oleh China untuk datang melawat ke bumi Taiwan. So kalau saudara faham maneuver ni,
kita belajar geopolitik, tak adalah kita gabra tak tentu hala. Untuk seorang yang menganalisis seperti saya fikir positif. Kurangkan kekendoran di Ukraine dan Rusia dan benarkan 100 juta tan lebih gandum yang ada yang sekarang tersekat kerana sanction. Kalaulah Jokowi telah menghantar isyarat ini kepada masyarakat dunia yang sebelum ni tuan-tuan, tak ada orang pun pergi nak rundingkan perang tu dengan soal makanan, kerana Jokowi mempunyai pandangan politik yang bijak bahawa dia tak akan masuk untuk merundingkan hal perang kerana Indonesia bukanlah negara yang prominent dalam perang. Tapi oleh kerana Indonesia memainkan peranan yang penting dari segi barter trade perniagaan, berarti Indonesia ada say dari segi minyak sawit kerana mereka adalah pengeluar minyak sawit yang terbesar. Minyak sawit juga terjejas kerana di Eropah bekalan minyak masak terjejas kerana minyak yang dihasilkan daripada bunga matahari yang dibekalkan daripada ekspor Rusia dan Ukraine juga terjejas, menjadikan harga minyak sawit melambung tinggi dan Eropah terpaksa menghadapi keadaan inflasi kerana minyak sawit yang digunakan dari keluaran Malaysia dan Indonesia jauh lebih mahal. Ini menjadikan keadaan inflasi meningkat kerana kos minyak sawit. Berarti apa yang cuba dilakukan oleh Presiden Jokowi, saya fikir kita ambil faham bahawa beliau sedang melobi masyarakat dunia untuk memandang sedikit tinggi pada Amerika. Berarti kita ni macam Malaysia apa semua ni akan menepuk ponggong lah dengan mengatakan bahawa Amerika adalah sebuah negara yang kuat. Tapi apapun pada waktu yang sama Amerika perlu mengambil kira beratus juta penduduk dunia yang terjejas apabila 100 juta tan lebih gandum terperap di dalam bumi Rusia dan terperap dalam bumi Ukraine yang tak dapat dieksport kerana perang. Ini saudara dah faham dan kemudian saya tunjukkan juga kepada saudara. Secara asasnya, daripada era sebelum jatuhnya dinasti Qing. Di China ni kan diperintah oleh dinasti hinggalah jatuhnya dinasti Qing. Pada tahun 1882. 1912, sorry. Bila jatuh dinasti Qing 1912. Tapi sebelum jatuh dinasti Qing, Jepun telah pun lebih dulu menakluk kepulauan Taiwan dengan menggabungkan Taiwan dan Ryukyu. Saudara dengar kepulauan Ryukyu tu yang dikaitkan dengan sejarah hantuah. Jadi bila Jepun tawan pada tahun 1882, dia menggambarkan kepulauan Ryukyu ni Ryukyu ni sebagai satu Taiwan juga adalah sebahagian daripada gugusan kepulauan Ryukyu. Ini secara klasiknya dan dinasti Qing tak peduli pun. Kerana dalam perang Taiwan dan dalam perang China dan Jepun yang sangat panjang. Jadi pada tahun 1882, apabila Jepun menawannya, Taiwan pun berada dalam keadaan dia pun tak pasti dia berada di bawah tawanan siapa. Tapi apabila jatuhnya Empire Komunis pada tahun 1912, jatuhnya Empire Qing ni, dinasti Qing, pada tahun 1911, Taiwan telah mengisytiharkan kemerdekaannya. Taiwan ni walaupun Jepun masih jajah, dia menganggap dia dah merdeka daripada China. Waktu yang sama, Jepun tidak menawan Taiwan dalam bentuk inisiatif yang sangat besar, kecuali menggunakan era klasik iaitu 1882 bahawa Taiwan adalah milik mereka. Jadi Taiwan ni tinggallah satu kepulauan yang saya sebut Polinesia. Kena ingat Taiwan disenaraikan sebagai kepulauan Melayu. Tu saya bagi tahu saudara dalam buku Jose Rizal yang saya dah tak jual. Dalam Jose Rizal, sebelum datang era yang mana Jepun menjajah Taiwan, istilah Melayu mengambil kira istilah yang dipanggil sebagai Australasia Melayu ni, selain daripada keseluruhan Kepulauan Borneo, keseluruhan Kepulauan Jawa, keseluruhan Kepulauan Filipina, tak kira dia Kristian dia apa, mereka adalah Melayu. Kepulauan tanah Melayu adalah wilayah Melayu termasuk Kepulauan Taiwan. Tetapi oleh kerana geopolitik berubah daripada era Maharaja di mana perang di antara China dan juga Jepun, akhirnya pada tahun 1882 Jepun telah menawan Kepulauan Taiwan dan mengisytiharkan Kepulauan Taiwan adalah gugusan Kepulauan Ryukyu. Selesai. Dan Taiwan ni pun tak pernah ada harga. Jepun menjajah lagi Taiwan sampai tahun 1945. Berarti Jepun menjajah Taiwan secara agresif bermula 1882 hinggalah 1945. Bila 1945 Jepun mengaku kalah perang. Dalam waktu yang sama, kerajaan komunis belum lagi menguasai bumi China ataupun tanah besar China sepenuhnya. Jadi British telah meletakkan angkatan perangnya di kepulauan Taiwan dan menghalau keluar askar Jepun yang telah menjadi penjajah. Jepun macam mana saudara belajar sejarah Cina apabila jatuhnya Chiang Kai-shek daripada Parti Kuomintang. Jadi China ni dipanggil sebagai komunis semalaman.
Komunis semalaman ni kerana apabila apabila Kuomintang menang, parti Kuomintang menang, British merasa sangat yakin bahawa China akan tumbuh menjadi sebuah negara yang akan dimerdekakan sebagai negara demokrasi. Tapi tahun 1949, apabila gerakan komunis yang dikuasai oleh Mao Zedong dan 3 sekutu dia, Mao Zedong dan 3 sekutu dia ni berjaya menjadikan wilayah China komunis dan jatuhnya Chiang Kai-shek. Jadi Chiang Kai-shek ni lari daripada Beijing, lari, dia lari dan akhirnya dia bersembunyi di Kepulauan Taiwan. Itulah bermulanya sejarah Taiwan menjadi penting, iaitu pada tahun 1949. Berarti lepas Perang Dunia Kedua, British masih lagi menduduki Kepulauan Taiwan sebagai sebahagian daripada penghalauan Jepun yang kalah pada tahun 1945. Jadi, Inggeris duduk selama 4 tahun. Jadi apabila kalahnya pasukan demokrasi Chiang Kai-shek lari, tak ada kawasan nak sembunyi. Chiang Kai-shek lari dan masuk ke dalam kawasan British, iaitu Kepulauan Taiwan. Selesai. Terbentuk rejim komunis di China. 49 dengan Mao Zedong muncul daripada selatan dan kemudian menawan utara China dengan tentera merah dia. Mao Zedong melancarkan apa yang dipanggil revolusi budaya. Tetapi pada waktu itulah, dengan melihat Taiwan masih lagi satu kawasan yang prominent British dan kemudian prominent Amerika, dan kemudian ditakbir oleh kumpulan pejuang Kuomintang, iaitu kumpulan pro-demokrasi yang kalah di China, kemudian melarikan diri dan menjadi kumpulan terbuang dan akhirnya membina sebuah negara bangsa. Kena ingat sebelum Chiang Kai-shek sampai ke China, sebelum Chiang Kai-shek sampai ke Taiwan, Taiwan ni negara pulau yang ada 6 juta penduduk, yang dipanggil sebagai orang asli Cina ataupun disebut sebagai Polinesia, yang ada runut dan juga ada runut Melayu dia. Bila datang 2 juta pengikut Chiang Kai-shek, mereka lebih moden, mereka lebih bersenjata, mereka lebih prominent, mereka dibantu pula oleh penjajah British yang menduduki pulau tersebut, maka dia ditukar sebagai Pulau Chiang Kai-shek. Jadi orang-orang Chiang Kai-shek parti Kuomintang duduk di situ. Dan dia tak pernah menjadi penting. Hinggalah dia kelihatannya seperti Cuba kepada Amerika. Berarti ni Amerika ni sebuah negara demokrasi, di seberang laut dia ada Cuba, pelantar komunis Rusia. Okey. Begitulah juga China melihat dia dah menguasai seluruh China sebagai negara China. Waktu tu dia sedang menyokong Vietnam Selatan Vietnam Utara untuk mengalahkan Vietnam Selatan untuk menjadi negara China. Pada waktu tu ada pengaruh yang sangat luas kepada rejim Pol Pot di Kemboja, Khmer Rouge tu. Berarti China sedang mengambil seluruh China dan hampir mengambil seluruh Indochina. Jadi dia rasa aneh lah kerana di depannya ada sebuah pulau kecil yang dikuasai oleh musuhnya. Sejak itulah China mengatakan dia balik pada sejarah dinasti Qing. Oleh kerana dalam dinasti Qing, kata dia ini adalah wilayah China. Dan China tak akan melepaskan wilayahnya berdasarkan sejarah China hinggalah ke era-era Maharaja. Ini perangai China lah. Bila dia buka buku sejarah ni tuan-tuan, apa saja yang dia nampak saja atas buku sejarah peluang dia, maka dia akan cartakan sebagai negara dia. Jadi China mengatakan Taiwan tidak boleh mengisytiharkan dirinya sebagai wilayah merdeka kerana terbentuknya China komunis pada tahun 1949 adalah termaktub kepada semua wilayah yang pernah berada dalam era Maharaja China. Ini juga terjadi kepada Uyghur yang kita sebut sekarang tentang Xinjiang, pembunuhan orang Islam, penawanan ke atas orang Islam, kerana China menganggap walaupun Uyghur bukanlah sebuah, ingat orang Islam di China terbelah dua. Satu dipanggil Uyghur, mereka bercakap bahasa Uyghur, berbudaya Uyghur, mereka adalah satu bangsa yang berasingan. Satu lagi adalah Han, orang Cina yang memeluk Islam. Han kan wilayah orang Cina yang paling banyak di China, Han. Jadi Han ni dengan Uyghur, dua bangsa berbeza tapi memiliki agama yang sama. Jadi oleh kerana Uyghur mengatakan secara sejarahnya dia bukan wilayah Cina, dia kata dia ditakluk, dia pernah ada kerajaan dia sendiri, kesultanan dia sendiri. Kalau kita baca pun Uyghur memiliki kesultanan yang sangat kuat pada abad yang ke-16 tapi kalah perang. Pada abad yang ke-20 dia sempat membentuk sebuah kerajaan dia. Di antara peralihan komunis dengan peralihan demokrasi itu dia sempat membentuk kerajaan, tapi 2 tahun je Cina menang balik perang tu. Jadi Cina menggunakan segala bentuk carta yang ada dalam sejarah. Dia gali sejarah. Dia pun ada perangai Yahudi juga. Yahudi dia buka je kitab Torah, apa saja ada dalam kitab Torah yang menyebut ini adalah tanah yang dijanjikan, dia claim tanah dia. Cina pula dia buka segala kitab manuskrip yang ada dalam zaman-zaman dinasti dia tu, selagi itu disebut dalam dinasti milik dia, dia kata walaupun datang rejim komunis yang meruntuhkan sistem monarki,
Tapi bumi China yang pernah ada dalam sejarah China adalah milik China. Jadi dia gunakan hal tersebut untuk menuntut Taiwan. Itulah yang menjadikan Taiwan hari ini menjadi wilayah yang genting. Cuma saya suka menasihatkan saudara kata untuk seorang yang melihat perkembangan sekarang, saya memikir kata eloklah ketegangan dialihkan sebentar ke Laut Cina Selatan bagi membolehkan Amerika menegakkan semula misai dia yang jatuh ni bila dia tak boleh berbuat apa-apa di Ukraine. Dia tak mungkin mengisytiharkan dia kalah dan berundur di Ukraine seperti mana dia lakukan kalah bacul dalam isu di Afghanistan. Maka dia perlukan maneuver. Maneuver ni dalam politik ataupun apa dia panggil mengalihkan tumpuannya. Dia mengalihkan tumpuan untuk menimbulkan ketegangan di Laut Cina Selatan, sama sementara kita yang memaukan dunia bergerak dengan lebih baik. Kita mengharapkan dengan kendurnya ketegangan bersifat perang di Ukraine boleh membuat beberapa urusan yang penting. Pertama adalah makanan yang kini menjadi krisis kepada masyarakat dunia dikeluarkan. 110 juta tan gandum yang boleh dikeluarkan plus tuaian kali ini. Berarti kalau hal ni dapat diselesaikan dan gandum dapat dituai dengan Rusia menghentikan serangan dalam kawasan gandum bagi membolehkan gandum di Ukraine dituai. Dan kemudian Amerika mengendurkan dengan mengatakan gandum Rusia boleh dieksport bagi membolehkan masyarakat dunia terhindar dari kebuluran, terutama negara-negara miskin yang berorientasikan kepada makanan gandum. Maka akhirnya 110 juta tan gandum yang disebut oleh Jokowi dalam pertemuan empat mata dia dengan Zelensky dan empat mata dia dengan Putin dapat dilaksanakan. Saya fikir kalau lawatan Presiden Jokowi ini berjaya, saya fikir dia akan tercatat dalam sejarah lah sebagai satu-satu presiden dalam sejarah Indonesia yang berjaya menyertai rundingan antarabangsa ataupun yang berjaya mengadakan rundingan antarabangsa dan menyelesaikan krisis yang paling besar pada masyarakat dunia. Saya fikir kata jangan pandang kecil dekat Jokowi walaupun saiz dia kecil. Saya fikir kalau Jokowi balik dan kemudiannya dia boleh melaksanakan beberapa persetujuan atau beberapa kata dua yang dia terima daripada kedua-dua pihak, sebab dia jumpa dengan Zelensky empat mata dan dia berjumpa dengan Putin empat mata. Saya fikir kalau dia boleh menyelesaikan hal-hal yang bersangkut dengan benda-benda yang paling kritikal iaitu makanan, dan yang kedua juga sesuatu lagi yang lebih penting adalah bekalan tenaga, kerana untuk pengetahuan tuan-tuan, Ukraine sekarang ni kalau bekalan chip, rantaian bekalan chip menjadi terganggu teruk, di mana kebanyakan industri kereta dijangka terjejah teruk pada tahun depan. Malah tuan-tuan pun tahu, kereta terpakai pun dijangka akan naik harga pada 1 hari bulan September. Berarti ramai orang dah bagi tahu kalau siapa nak beli kereta, beli sekarang, di mana harganya 10% lebih rendah. Siapa nak jual kereta, jual bulan September. Kerana bulan September kereta second hand pun akan meningkat 10%. Oleh kerana kereta baru tak dapat dibekalkan kerana kekurangan chip, iaitu peralatan-peralatan elektronik yang digunakan dalam penyumberan kereta ni tak ada kerana hasil bumi penghasilan chip ni banyak dibawa keluar daripada Ukraine dan dibawa ke negara-negara pengeluar kereta. Saya fikir kata dia akan boleh memacu dunia, membolehkan industri berjalan dengan lebih baik. Jadi itu saya baca pada saudara dengan mudah untuk saudara tahu bahawa kita tak boleh baca berasingan. Politik yang sedang berlaku di Taiwan haruslah dibaca dengan nota kaki politik yang sedang berlaku di Ukraine dan juga di Rusia. Bagi kita yang nak melihat vibe positif, sebab saudara tak boleh baca geopolitik ni sebagai bacaan kosong. Dia mestilah bacaan bermatlamat. Berarti memahami bagaimana geopolitik memacu kita untuk melihat kesan-kesan positif dan negatif terhadap impak ekonomi. Dia bukanlah semata-mata tentang perang, tuan-tuan. Kerana manusia mempunyai sejarah geopolitik perang ni sejak ratus tahun yang lampau. Ketika kalender belum ada pun manusia dah perang. Hinggalah sejarah perang manusia dicatatkan 3,000 tahun sebelum Masihi, 2,000 tahun. Berarti belum berkalender pun manusia ni telah menjadi bangsa yang suka berperang. Cuma dalam maneuver yang ada sekarang ni, saya fikir kata bagi pemain-pemain yang mahu melihat Amerika mengalih dan mengendurkan campur tangannya di Ukraine, kerana tak mungkinlah akan ada sebarang bentuk perkembangan yang positif kalau Amerika tu mengekalkan dasar yang ada. Lebih banyak bantuan diberikan kepada Ukraine, lebih banyak senjata diberikan kepada Ukraine, akan menjadi lebih panjang.
Dan maneuver yang paling penting pun Rusia mahukan apa yang dia ada sekarang hanya untuk bagian. Saya fikir kata apa yang Rusia lakukan sekarang, dia tak lagi berniat untuk meluaskan wilayah taklukan dia. Dia cuma mahu mengekalkan taklukannya yang kekal kepada wilayah-wilayah yang ada, supaya dia boleh menggunakan wilayah ini sebagai down troop ketika dia membuat rundingan. Sebagai contoh, sekiranya mereka meminta dia melepaskan saluran reaktor nuklear terbesar di dunia di Zaporizhzhia tu yang sangat sensitif, maka Rusia katakan dia akan lepaskan dengan syarat. Dia akan mengatakan minyaknya hendaklah boleh dia ekspor. Kalau dia diminta untuk melepaskan bandar-bandar yang lain, katalah dia ada 6 kad troop, di mana 6 kad penting dia pegang kerana dia menawan 6 kawasan yang boleh dirundingkan secara satu kad demi satu kad demi satu kad, berarti Putin ada 6 kad untuk berunding. Dia boleh juga melepaskan beberapa wilayah penting, terutama membenarkan membenarkan kapal-kapal yang perdagangan ataupun kapal-kapal industri yang sekarang disekat di lautan Baltik untuk keluar, dengan mengatakan lepaskanlah kembali harta semua jutawan-jutawan ataupun bilioner Rusia yang disita. Berarti dia memegang dah kad untuk dia bawa dalam rundingan. Berarti apa yang kita ingin lihat pada tahun 2023, perang ini perlahan dan kemudian rundingan mula dibuat. Kerana saya fikir kata Putin telah berjaya menghantar isyarat yang jelas kepada NATO. Saya tak fikirlah lepas ni NATO akan ada hati dan ada niat lagi untuk menarik masuk Ukraine sebagai anggota NATO. Saya fikir NATO dah cukup belajar dan Ukraine pun dah cukup belajar. Dan tak mungkinlah Ukraine menjadi sebahagian daripada kesatuan Eropah. Jadi itu yang saya bagi tahu pada saudara, untuk saudara faham maneuver dan saudara melihat bagaimana cerakin. Cerakin ni kita belajar dalam teori dia adalah pemasangan puzzle. Tentu kita katakan gambar-gambar dunia ni berselerak tentang perang. Kita susun. Jadi saya susun kepada saudara nampak bahawa memahami geopolitik, tidak ada satu pergerakan dibuat tanpa ada pergerakan yang lain. Tidak ada satu matlamat di depan dilakukan tanpa ada apa yang tersembunyi. Sebab permainan politik adalah permainan seni, menipu secara halus ataupun mendapatkan niat jahat secara baik. Biasa macam itulah kan. Tapi saya tak kata kat orang Malaysia semua baik-baik. Saya cerita dekat orang yang luar je. Orang Malaysia dia buat baik dengan tujuan baik. Yang ni politik luar je, kita bacalah. Apabila seorang membuat maneuver baik, berarti dia sedang menyembunyikan niat jahat, ataupun kalau dia buat maneuver jahat, barangkali kita akan melihat beberapa niat baik. Berarti saya lihat kata apa yang sedang berlaku di Laut Cina Selatan adalah sebagai bermulanya era pelepasan campur tangan yang rigid Amerika. Bermulanya era Amerika akan mula membiarkan Ukraine menjadi negara pariah yang baru, seperti mana mereka lakukan kepada Libya, dengan membiarkan Libya menjadi padang jarak, padang terkukur, seperti mana mereka membiarkan Iraq, seperti mana mereka membiarkan Syria, seperti mana mereka membiarkan semua negara yang dulu mereka sokong ketika Arab Spring. Itu brief saya pada saya. Kita ada berapa orang sekarang, Ilham? 1.1. Satulah angka geopolitik. Minat sungguh. Saya sampai bercerita dengan ramai orang. Tak pernah kita lalui satu period di mana orang Malaysia kalau sebut geopolitik je, tuan-tuan punya minat. Sepatutnya kita lah menjadi negara pendamai, tuan-tuan. Tengok macam mana rakyat kita bijak tapi pemimpin kita teruk. Kita semua ada kesedaran tentang bagaimana kita prihatin kepada dunia. Tapi sayanglah, pemimpin kita tak prihatin pada negara kita. Kalau kita nak pergi cakap kat dunia tentang keamanan pun digelak dia orang. Dia kata, kau pun Perdana Menteri tukar setiap minggu, kata dia lah. Walaupun kita tak tukar setiap minggu. Kau orang punya Perdana Menteri pun dia kata baru nak hafal nama depan dia pun dah terlupa nama bapak dia. Nak hafal nama bapak dia dah datang dah orang lain nak jadi Perdana Menteri. Tapi saya fikir kata sedikitlah tabik hormat. Saya ingat banyaklah tabik hormat perlu diberikan kepada Jokowi. Walaupun saya mula-mula nak gelak, tuan-tuan, bila media Indonesia melaporkan Jokowi ni dengan confident tinggi, dengan mengatakan saya akan mengibarkan bendera keamanan di Ukraine dan juga di Rusia. Saya baca headline tu, saya gelak, tuan-tuan. Saya tergelak. Apa bombastik media Indonesia, dia ingat Jokowi ni siapa? Cuma saya tak tahu bendera keamanan tu bukanlah perdamaian perang. Tetapi Jokowi pergi kerana dia tahu, dia masuk ke dalam rundingan tu bukan sebagai broker konvensional, broker yang telah ditawarkan oleh Eropah dan broker yang telah ditawarkan oleh sekutu-sekutu barat. Rupanya dia masuk sebagai broker baru, iaitu orang yang sedang mencari cara bagaimana gandum yang terperap, yang menyebabkan dunia mengalami krisis makanan, boleh diselesaikan. Tanya Jokowi saja yang kemudian mengumumkan stok gandum. Sebelum tu kedua-dua negara tak umum stok gandum dia. Rusia pun menyembunyikan stok gandum dia, tapi dia memberi informasi
bahawa mereka memiliki 77 juta stok gandum siap yang ready untuk diekspor dan 22 juta tan yang boleh dituai pada musim ni. Begitu juga Ukraine mengumumkan mereka ada 12 juta gandum 12 juta tan gandum yang stok disiap dan 10 juta yang akan boleh dituai, 10 juta tan yang boleh dituai bagi musim ni. Itu saja. Sambil tu kalau saudara nak menyokong saya malam ni kalau saudara lari tak apa dah. Saya dah habis, tak ada apa soalan kan? Oh, tanya lagi. Oh, dah 50 minit nak tanya soalan lagi tuan-tuan. Jangan tanya hal-hal dalam kain. Saya cerita luar kain. Geopolitik ni jangan kaji dalam kain tuan-tuan. Sakit kepala. Kita baca dia punya puzzle sudah. Dia tanya saya, Tuan Haji Zainal, kenapa China hingga kini belum menyerang Taiwan? Kenapa hingga sekarang masih acah-acah nak serang? Saya sebut tadi lah. Saya sebut tadi, dia tak akan boleh serang. Kalau serang akan berlaku perang. China tak akan boleh menyerang. Ini tuan-tuan, marhum moyang kita dulu tahun 49 dah tengok cerita ni. Sebab krisis ni bermula tahun 49. Apabila China komunis berjaya mengambil alih seluruh bumi China. Kan saya dah pernah jual buku Mao Zedong. Saya cerita pada tuan-tuan tentang Mao Zedong. Komunis 1927. 1+3. Dan kemudian Mao Zedong dengan menggunakan kecekapan yang membunuh 3 saingan. Dulu komunis di China dibentuk mengikut wilayah. 1, 2, 3, 4. Mao Zedong pada usia 27 tahun dia bijak, dia masuk wilayah ni, dia hasut, dia mereka bunuh ketua dia. Dia masuk satu wilayah, dia hasut, dia membunuh. Akhirnya dia mengetuai keempat-empat wilayah komunis ni, menjadikan komunis jadi sangat kuat. Maka pada tahun 49 komunis ni merempuh dan menawan seluruh bumi China. Cuma pada waktu tu, kerana tahun 1945 selepas kalah perang dunia kedua, Jepun tinggalkan kepulauan Taiwan. Jadi kepulauan Taiwan tu menjadi milik tentera British. Jadi kan semua dalam dunia ni asal milik British. Tapi kemudiannya disendirian berhakkan oleh Amerika. Bila Amerika menjadi kuasa yang lebih kuat selepas Perang Dunia Kedua, British tak lagi mampu. Maka Amerika mengambil alih. Sebab itu saya katakan dalam Korea Selatan, Amerika tiba-tiba datang dan menjadi kuasa yang prominent. Amerika yang campur tangan di Vietnam. Walaupun Vietnam bukan jajahan Amerika, kerana Amerika bukanlah sebuah negara kolonial. Dia tak pernah menjajah mana-mana negara. Amerika adalah negara muda. Dibentuk pada tahun 1776 dan Amerika moden dibentuk pada 1884. Tapi dia menjadi lupa diri bila dia menang Perang Dunia Kedua. Dan dia menjadi de facto yang membebaskan Perancis daripada jajahan Nazi. Dan dia membantu menyelamatkan United Kingdom daripada diserang oleh tentera Nazi. Maka dia menjadi de facto. Bila dia menjadi de facto, tuan-tuan, Amerika mengambil alih semua komponen-komponen yang ditinggalkan oleh British sebagai koloni barat. Jadi dia tak akan boleh serang. Kalau serang, satu, berlaku perang. Kerana China pun tak nak perang, tuan-tuan. Dia adalah sebuah negara yang mempunyai pertumbuhan ekonomi yang sangat cemerlang. China bergerak dalam keadaan yang saya kata sebagai spesies yang terpintar lah. Tuan-tuan, saya sebut China, tuan-tuan. Jangan sebut tentang China di Malaysia. Jangan manipulate. Tak pergi potong pula saya punya ayat sekerat, pergi bubuh dalam TikTok, mati katak saya. Saya sebut China. China. Jadi apa saja keburukan dan apa saja sindiran saya tak ada kena-mengena dengan China. Dia adalah China. China mempunyai kepintaran yang sangat besar. Di mana satu adalah mereka mahu kekal menjadi pembida ekonomi yang terbesar di dunia. Sebab tu bagi negara-negara yang mengalami krisis kewangan, kebanyakan negara lebih banyak suka berunding dengan China berbanding berunding dengan IMF. Satu. Yang kedua, China tak akan membiarkan peperangan berlaku di lautan China Selatan kerana laut China Selatan adalah sumber ekonomi terbesar China kerana kapal belayar, semua perniagaan dan juga semua ekspor China datang daripada pelabuhan Shanghai, pelabuhan Shenzhen apa semua tu melalui laut China Selatan dan kemudian keluar. Begitu juga perniagaan yang barang masuk, yang masuk daripada Eropah yang apa tu semua masuk melalui laut China Selatan. Mustahil lah dia mahukan peperangan meletup di laut China Selatan. Cuma China mempunyai satu perangai yang kita boleh katakan dia ni kembar Yahudi. Berarti satu kali dia diusik, dia balas 10 kali. Jadi oleh kerana Nancy Pelosi, seorang speaker, pergi melawat, jadi dia tunjuk kekuatan dia. Saya tak fikir sampai bila pun China tidak akan menyerang Taiwan, tetapi kesombongan dan keangkuhannya untuk mengelakkan Taiwan menguatkan sebarang bentuk pendudukan ataupun sokongan ketenteraan daripada negara asing. Dia nak elakkan benda tu, China tak akan dibenarkan, Taiwan tak akan dibenarkan berkembang. Jadi sebab itulah China akan mengamuk kalau ada negara barat membuka kedutaan di Taiwan. Mana-mana negara barat, sebab tu dipanggil Chinese Taipei. Sebab tu dia tak boleh menyertai sukan SEA. Dia tak boleh menyertai sukan antarabangsa. Kerana untuk mententeramkan keadaan, dia hanya boleh menyertai dengan nama Chinese Taipei. Dia tak boleh menyertainya sebagai nama Taiwan.
kerana untuk mengelakkan ketegangan di peringkat antarabangsa dan membolehkan China mengatakan ini adalah wilayah jajahan dia yang dibenarkan menjadi macam Hong Kong. Hong Kong juga menyertai sukan-sukan antarabangsa di bawah bendera dia sendiri. Itu yang saya advise kepada tuan-tuan, tak akan berlaku perang ni, kerana tak berbaloi bagi China yang berusaha untuk menjadi kuasa ekonomi nombor 1 dunia. Ketika China sekarang menjadi pemacu ekonomi yang terpenting, kita pun tak nak China perang sekarang tuan-tuan, kerana China adalah pemacu ekonomi yang terpenting apabila era COVID berakhir. Ketika Amerika sedang mengalami kelumpuhan keperlahanan ekonomi, kadar inflasi Amerika meningkat hingga 9%. Hari itu 8.5, latest adalah 9.6%. Ketika Britain berada dalam keadaan tidak menentu dengan kadar inflasinya mencapai 8.5%. Manakala sekutu-sekutu Eropah semua 7%. Berarti pemacu ekonomi dunia yang stabil sekarang dari segi negara besar, kita bergantung pada stability yang ada pada Jepun, Korea dan juga China untuk membantu memacu kerana Barat sedang mengalami keperlahanan dan juga sedang mengalami kadar inflasi yang tinggi. Jadi geopolitik bukanlah tentang kita doa siapa perang, siapa tak perang. Geopolitik adalah kita memahami struktur di bahagian wilayah manakah kita perlukan keamanan untuk ekonomi berkembang, dan struktur di bahagian manakah yang tak boleh nak dielakkan berperang. Kita anggap biarlah dia kekal dalam ketegangan. Berarti sekarang kita anggap bergeraklah ketegangan itu pergi ke China bagi membolehkan lebih banyak keamanan dicapai di Ukraine dan Rusia, bagi membolehkan kekangan yang paling besar kepada dunia sekarang, iaitu satu adalah bekalan makanan, yang kedua adalah kekurangan sumber bekalan bagi industri dan teknologi kerana kedua-dua negara iaitu Rusia dan juga Ukraine adalah pembekalnya. Yang ketiga, bagi mengelakkan krisis tenaga di seluruh dunia apabila minyak daripada Rusia dan juga barang batu daripada Ukraine tak dapat dieksport. Itu jawapan saya. Ada lagi soalan yang lain? Saya ingat jual buku sekejap tuan-tuan. Tak sudah nanti kalau duk cerita pasal ni. Malam ni saya naikkan Amir bin Abdul Qadir, buku yang paling susah saya jual tapi paling dekat di hati saya. Selalu saya bagi tahu untuk orang-orang Islam yang saya fikir tak ada orang yang tak tahu tentang Napoleon Bonaparte. Tuan-tuan tahu tentang Napoleon Bonaparte, tuan-tuan tahu tentang Napoleon Bonaparte II, Napoleon Bonaparte III. Napoleon Bonaparte, dia panggil Napoleon Bonaparte yang pertama ataupun dipanggil Bonaparte II atau Bonaparte III. Bonaparte III adalah Louis Bonaparte. Kita belajar tentang sejarah Eropah moden dan hebatnya Perancis dalam era abad yang ke-19, iaitu tahun 1810-an. Tapi saudara tak tahu Bonaparte berperang dengan siapa? Bonaparte berperang dengan Amir bin Abdul Qadir. Ini adalah Amir bin Abdul Qadir yang dipersetujui oleh semua ulama sebagai satu wali Allah. Yang kedua, diterima sebagai seorang sang pendamai, kerana yang paling penting ni adalah buku ni menulis peranan dia sebagai sang pendamai. Sedikit mengenai wali Allah kerana beliau adalah pemimpin tarekat yang terkenal di Algeria dan mengakhiri usianya hinggalah kewafatannya sebagai pemimpin tarekat di Damsyik, Mesir. Dan yang ketiga adalah pahlawan kerana dia terlibat dalam perang ketika dia berusia 24 tahun dan hinggalah dia berusia 24 campur 15. Hinggalah dia berusia 39 tahun. Amir Abdul Qadir dilahirkan pada tahun 1809 di Algiers, di luar pinggir bandar Algiers di Algeria. Dan dia seorang hafiz Quran ketika berusia 14 tahun. Tak pernah dilatih oleh berperang oleh bapaknya. Dia tak pernah dilatih perang. Apa yang dia dilatih adalah bapaknya adalah seorang guru tarekat dan dia adalah seorang hafiz Quran ketika berusia 14 tahun. Tetapi apabila tentera Algeria semua kalah dalam bandar Algeria, maka telah sampai utusan surat daripada Raja Algeria. Raja Algeria dengan mengatakan bahawa dia memerlukan sokongan daripada mereka yang berada dalam masjid-masjid dan mereka yang berada di perkampungan di luar dari pekan Algeria untuk menggabungkan tentera gerila bagi menentang pendudukan Bonaparte. Maka di situlah ayahnya dipilih pada usia 75 tahun. Tapi kata ayah dia dalam syurak di dalam masjid di tempat ayahnya mengajar mengenai tarekat ni, akhirnya bersetuju bahawa ayahnya pada usia 75 tahun tak mungkinlah berperang. Jadi pada tahun 1932 ketika Amir Abdul Qadir berusia 24 tahun, dia telah dipilih secara syurak untuk memimpin perang bagi membentuk pasukan gerila di luar daripada bandar Algiers untuk menyerang tentera-tentera Bonaparte. Dia berperang selama 15 tahun hinggalah dia kehilangan banyak angkatan perang. Jadi apabila tindak balas tentera penjajah ke atas wanita dan kanak-kanak menjadi berleluasa, Amir Abdul Qadir telah menyerah kalah. Tapi dalam rundingan tersebut dia tidak ditangkap. Dia dihalau pergi ke Alexander ataupun Iskandarian di Mesir. Jadi pada tahun 1847 dia dibuang di Mesir dan sepatutnya dia kekal di situ. Tapi oleh kerana dia pandai, pada tahun 1852 dia menyusup masuk dan sampai ke Damsyik. Damsyik pada waktu itu berada dalam Empire Ottoman.
Bila sampai ke Damsyik, dia cuci tangan, dia buang baju perang. Dia telah menjadi seorang guru tarekat dengan mengajar di bandar Damsyik. Tetapi oleh kerana orang tahu dia seorang pakar perang, seorang berpengaruh, seorang nasionalis, dia dihormati oleh semua bangsa Arab, Islam, Kristian dan juga Drus, kerana dia pemimpin perang yang melawan pendudukan dalam pendudukan Perancis dalam bumi Algeria. Pada tahun 1852, waktu dia sampai, sedang berlaku perang saudara. Dia tak babitkan orang Islam. Dia membabitkan minoriti Duruzi. Duruzi ini kita sebut Drus, Arab sebut Duruzi, iaitu orang gunung. Orang gunung berperang dengan orang Kristian. Hinggalah perang yang berlaku di Lebanon sampai di pinggir Damsyik. Dan akhirnya orang Duruzi berjaya mengepung 15,000 orang penduduk Kristian di pinggir bandar Damsyik. Oleh kerana Ottoman tak begitu pedulilah, pasal Ottoman ni Empire Islam. Ottoman banyak masalah perang pada waktu tu kerana tahun-tahun 1850-an. Empire Ottoman telah pun mula bergoyang kerana Empire armada lautnya mulai lemah dan armada laut daripada barat mulai kuat. Itu zaman-zaman kejatuhan Empire Ottoman. Jadi Ottoman tak begitu memberi perhatian kepada peristiwa minoriti Drus mengepung minoriti Kristian. Dan jumlah mereka yang dikepung dalam sejarah menyebut 12,000, dalam satu lagi sejarah menyebut 15,000. Apabila dikepung pada tahun 1860, Amir Abdul Qadir, seorang guru tasawuf, dia kata adalah sesuatu yang dia tak sampai hati melihat orang-orang Kristian disembelih. Maka Amir Abdul Qadir pergi ke pegunungan dan bertemu dengan ketua kaum Drus dan membuat rundingan. Oleh kerana Amir Abdul Qadir ni sangat dihormati, kerana orang tahu dia adalah Al-Hafiz, dia adalah guru tasawuf, dia adalah seorang pengamal tarekat dan dia adalah seorang panglima perang. Yang tak semua bangsa Arab lain ada. Yang lain bangsa Arab tu masih lagi berada dalam Empire Osmaniyah, belum terdedah kepada perang. Tapi dia telah berperang pada tahun itu selama 15 tahun melawan tentera Perancis. Maka dia kata pada orang Drus, jangan kamu bunuh orang-orang Kristian kerana mereka wanita, kanak-kanak yang telah terkepung dan telah lapar. Kerana dia seorang sang pendamai, akhirnya Drus bersetuju. Jadi Drus membebaskan kepungan, maka selamatlah 15,000 orang Kristian daripada dibunuh. Ini berlaku pada tahun 1860. Peristiwa ini tersebar dengan begitu besar kerana seorang Muslim yang kehilangan tanah airnya, dia kehilangan Algeria, berperang dengan orang Kristian Perancis. Kerana Bonaparte ni Kristian Perancis. Tetapi mengambil langkah menjadi orang tengah untuk menyelamatkan Kristian Maronite ni. Kristian Maronite ni adalah Kristian Arab Syrian. Dipanggil Kristian Maronite, dia nak selamat Kristian Maronite. Kristian lah juga. Dari pembunuhan orang Duruzi yang bukan orang Islam. Maka kalau saudara tengok teks ucapan yang hebat tu adalah teks ucapan yang tak pernah dalam MES. MES ni dia panggil perhimpunan hari Ahad di Vatican. Di Vatican setiap hari Ahad, Pop akan membuat perhimpunan dan menyampaikan amanat dia. Jadi pada tahun 1860, Pop Pius yang ke-9 telah menyampaikan amanatnya daripada beranda Vatican dengan mengatakan bahawa hari ini sebagai pemimpin Kristian, dia menyampaikan rasa hormat dan tidak adalah lelaki yang lebih dia hormat melainkan Amir bin Abdul Qadir kerana telah menyelamatkan 15 nyawa orang Kristian Arab, walaupun Amir pernah dihalau dan pernah berperang dengan orang Kristian Eropah. Jadi itu ucapan Pop John Pius. Berita ini juga sampai ke Amerika dan pada waktu itu kebetulan Abraham Lincoln ingin menyampaikan ucapan pembukaan persidangan Senat di Capitol Hill. Jadi kata Abraham Lincoln kepada semua orang Amerika dengan mengatakan tidak ada orang yang boleh kita jadi contoh apabila berlaku peperangan, iaitu seseorang yang mencintai kedamaian. Maka dia kata tidak ada apa hari ini melainkan kita memberi tunduk hormat kepada Amir bin Abdul Qadir. Jadi sejak itulah sebuah bandar di Iowa, kalau saudara Google tu nama bandar tu El Qadir, E-L-K-A-D-I-R, El Qadir. Bandar tu dinamakan khas oleh Abraham Lincoln sebagai tanda menghormati Amir bin Abdul Qadir kerana sumbangannya menyelamatkan 15,000 nyawa orang Kristian walaupun dia bukan Kristian, merundingkan pula dengan orang Drus walaupun dia bukan orang Drus, dan melaksanakan tugas kemanusiaannya walaupun dia kehilangan tanah airnya kerana diserang oleh Kristian Perancis. Jadi kalau saudara nak buku ni bagi mengimbangi pengetahuan saudara tentang hebatnya Bonaparte. Jadi kita ni sebut Napoleon Bonaparte dah pandai dah, Bonaparte kecil, Napoleon kecil, semua saudara tahu. Amir Abdul Qadir haram. Jadi jangan jadi tak tahu tuan-tuan. Tahu Napoleon Bonaparte kena tahu dia berperang dengan siapa? Dia berperang dengan Amir bin Abdul Qadir. Saya naikkan buku ni sebagai buku yang paling susah dijual. Tu yang saya kata tu. Cerita akhir zaman. Cerita akhir zaman. Ini yang berjuang pada zamannya.
Pada zamannya ini orang berjuang, ambil lah. Sebelum tuan-tuan nak mempersiapkan diri tuan-tuan sebagai tentera akhir zaman, tengok dulu orang-orang yang telah pun berjuang. Dan selain daripada ini, dia berjuang pada tahun 1860 dan seorang lagi yang berjuang 700 tahun lebih awal. Ini adalah orang yang memenangi, satu-satu orang yang berjaya menawan sebuah Batu Maqdis pada tahun 1187, iaitu Salahuddin Al-Ayyubi. Siapa nak Salahuddin Ayyubi boleh lock. Salahuddin Ayyubi dilahirkan pada 1147 dan kembali ke rahmatullah pada tahun 1193. Kisah dia banyak lah tuan-tuan, kalau saya nak cerita ni jadi letih, selalu orang dah dengar lah. Tapi Salahuddin ni adalah satu-satu orang yang pernah, satu-satu tentera Islam yang pernah menawan kembali Masjid Al-Aqsa setelah 88 tahun ditawan oleh tentera Kristian. Kena ingat Dan kita tanya kat saya pula, habis Umar Khattab macam mana? Ingat apabila Rasulullah SAW wafat pada tahun 630 Masihi, Abu Bakar perintah. Jadi Abu Bakar telah melantik seorang panglima perang yang sangat hebat, Khalid bin Walid. Khalid bin Walid ni berperang dengan keluar daripada bumi Jazirah Arab ni, Jazirah Mekah ni, dan dia pergi dan berjaya menawan banyak wilayah penting, termasuk Jordan. Dia juga menang Damsyik dan dia menang Homs. Homs ni terhujunglah sempadan dengan Lebanon, di mana di situlah dia dimakamkan. Makam Khalid bin Walid berada di Homs. Saya dah pergi ke makam dia, antara masjid yang seronoklah untuk bersolat, tapi dah musnah, dah kena bom dalam perang baru ni di makam dia. Jadi bila Khalid bin Walid telah pun menang dalam perangnya dengan begitu mudah, maka timbullah kegentaran kepada orang-orang Kristian dan orang-orang Yahudi yang berada di Baitul Maqdis. Tetapi timbul juga satu peristiwa di mana kemenangan Khalid yang sangat luar biasa telah menimbulkan kebimbangan kepada Saidina Umar bin Khattab, kerana mereka ni sepupu. Jadi Umar Khattab berkata pada Khalid, kamu pulang. Kerana aku bimbang ketaksupan angkatan perang ke atas kamu akan menimbulkan hal-hal yang tidak elok. Jadi Khalid sedar bahawa dia diminta pulang, maka kata Khalid, tak apa, aku tidak akan lagi memimpin perang, tapi izinkan aku menetap di Hom, supaya aku meninggal di bumi yang paling hujung aku tawan dalam sejarah aku. Sebab kan dia nak mati dalam perang, tapi dia mati atas katil, Khalid bin Walid ni. Jadi bila Khalid bin Walid tidak lagi memimpin perang, maka Umar memimpin. Apabila Umar sampai saja di Baitul Maqdis, kerana sejarah kehebatan Khalid bin Walid ni telah tersebar, maka orang Kristian dan orang Yahudi menghantar wakil dan menyerahkan kunci, membenarkan Saidina Umar Khattab masuk ke Baitul Maqdis tanpa perang. Itu yang Umar Khattab menakluk Baitul Maqdis tahun 632 masih tanpa perang. Sampailah tanpa perang, saya dah cerita pada saudara, bila dia dapat Baitul Maqdis, dia belum dapat Byzantine. Apa itu Baitul Maqdis dan apa itu Byzantine? Baitul Maqdis sekarang lah, Byzantine Tel Aviv sekarang. Jadi pada tahun 632 Masihi, Khalid bin Walid hanya dapat Masjid Al-Aqsa, tapi belum dapat Byzantine, iaitu belum dapat Tel Aviv. Hinggalah perang-perang yang seterusnya barulah dapat. Jadi pada tahun nak dapatkan Byzantine pada tahun 1084, maka Raja Byzantine yang berada di hujung lautan Mediterranean di bumi Palestin sekarang ni, dipanggil Byzantine, dia telah menulis surat kepada Pop John Paul, kepada Pop Vatican. Dia kata kepada Pop, aku mungkin akan kalah sekiranya tentera Islam melanggar satu-satu wilayah Kristian yang tinggal di penghujung benua Mediterranean. Maka itu Pop telah menulis surat kepada 3 pemimpin perang yang lain, iaitu kepada Raja Baldwin di Belgium, Raja Toulouse di Perancis dan Raja Sizili di Itali. Maka bergabunglah 4 orang raja ni dengan membelakangkan mazhab mereka. Ini saya nak cerita tu, supaya kita ingat yang kita bertepik-tepik pada mazhab. Tapi kalau saudara belajar perang bagaimana jatuh di Baitul Maqdis, kerana Kristian yang berbeza mazhab, termasuk orang Viking yang baru masuk. Waktu tu orang Viking tak ada agama, jadi Kristian dapat bonus. Kerana orang Slav yang saudara tengok dalam filem 300 tu, mereka telah menjadi bangsa Tatar yang masuk Islam, yang masuk Kristian. Dan orang Viking yang sangat hebat dalam perang laut juga pada waktu itu masuk Kristian. Dengan adanya 4 raja ni serta puak, kita panggil puak ganas lah, puak Tatar ni, iaitu orang Slav dan orang Viking, maka satu pelancaran perang telah dibuat dan akhirnya jatuhlah Baitul Maqdis pada tahun 1099. Bila jatuh tu, itulah pertama kali selepas Umar ambil tahun 632 dan Islam memerintah dengan cantik, tapi kita kalah 1099. Salahuddin Al-Ayyubi sebelum berjaya menakluk kembali bumi Palestin, Baitul Maqdis,
dia berperang 3 kali. Kena ingat, perang salib ni ada 8. Saudara baca perang salib bermula daripada 1084 sampailah tahun 12 lebih. Muhammad Al-Fatih tu panjang. Dalam tempoh hampir 200 tahun tu kita ada 8 perang salib. Jadi dia masuk perang salib tahun 1173 dia kalah. Ketika dia belum raja, dia kalah. 1174 kali kedua dia turun lagi perang salib, dia kalah. Tapi pada tahun 1181 naik raja baru yang seorang kanak-kanak. Kerana jatuh raja baru, naik seorang raja kanak-kanak, tetapi umurnya tak panjang, dia mati. Pada tahun 1884 maka tibalah giliran, tak ada orang lain yang sesuai dijadikan raja, maka Saladin, seorang yang warak, seorang yang dianggap sebagai seorang yang warak lah tuan-tuan. Saladin ni makamnya kini di Damsyik, pun antara makam yang bagus untuk saudara ziarah, tapi nak sebut dah tak guna hari ni, perang semua. Jadi apabila dia naik, maka dia menggunakan keseluruhan kehidupan dia tanpa pernah tinggal bermewah-mewah di istana. Dia dapat saja kuasa, apa dia gerakkan tentera dia membina apa yang dipanggil sebagai tembok tembok Ayubiah. Kerana dia Salahuddin Ayubiah, dia membina tembok Ayubiah untuk mempertahankan Kairo sekiranya Kairo diserang oleh gabungan raja-raja Eropah yang beragama Kristian. Dia buat tembok, akhirnya dia mengumpulkan 20,000 orang tentera untuk masuk ke Baitul Maqdis. Sebab dia dah masuk 2 kali kalah. Sebagai panglima perang dia masuk pada tahun 1173 kalah, 1174 dia kalah. Tapi 1189 dia masuk dalam perang Hittin yang sangat popular tu. Dengan 20,000 orang perang Hittin, dia berjaya mengalahkan, sejarah paling sikit menulis 80,000 orang tentera Kristian. Sejarah paling besar menulis 100,000 orang tentera Kristian. Jadi dalam benda ni diceritakan bagaimana dia memimpin perang dan dia menang perang tersebut, dan Raja Masjid Al-Aqsa dibebaskan. Jadi dia bebaskan Masjid Al-Aqsa pada 1187. Sebelum sekali lagi Masjid Al-Aqsa jatuh pada tahun 1948 apabila Yahudi dengan sokongan British berjaya membentuk sebuah negara Yahudi dan menghalau orang Palestin menjadi bangsa pelarian. Jika saudara nak lock buku ni, 2 tu je tuan-tuan yang saya larat cerita kat tuan-tuan. Sebab Johor Bahru cuaca dia macam California sikit, agak panas malam ni. Dan 2 buku okeylah saya belanja tuan-tuan. Kalau saya belanja panjang-panjang ni pun, ni saya dah belanja dah. Ragam dan Gelagap Melayu saya dah selalu belanja. Jadi saya belanja buku-buku besar je. Yang paling saya sedih ni lah tuan-tuan, saya pun tak tahu nak buat macam mana dah. Nak kena bagi mandi air bunga baru tuan-tuan nak baca Amir bin Abdul Qadir ni. Seorang yang saya rasa sangat sedih lah. Sebab hampir semua orang Melayu belajar Napoleon Bonaparte di sekolah. Tapi orang Melayu tak belajar tentang siapakah pahlawan Islam yang memerangi Napoleon selama 15 tahun. Amir bin Abdul Qadir. Dan lagi satu, dia boleh ajar saudara, kan kita ni banyak kebencian. Satu yang saya suka, buku-buku yang saya jual pada saat saya pilih. Bagaimana seorang yang di dalam diri dia ada Al-Quran, dia hafiz Al-Quran, dan dia belajar tarekat, seorang pemimpin tasawuf yang terkenal. Dia boleh membezakan musuh yang nyata, iaitu orang Kristian kafir harbi yang dia perangi. Kafir harbi yang dia perangi, iaitu tentera Perancis. Dia perang. Tapi pada waktu yang sama, dia pergi menyelamatkan 15,000 orang lain. Islam ini agama rahmatan lil alamin, bahawa hak orang yang ditindas dan orang yang lemah untuk dilindungi. Perlu dilindungi. Jadi dia tak kata pukul kata. Sebab tu saudara kena belajar. Supaya kita belajar bahawa hidup ni bukanlah tentang semua benda kita nak takbir jihad dan semua orang tentang kafir. Bila orang tu ada agama, orang tu ada pengajian yang sangat dalam, itu seorang guru tasawuf dan seorang hafiz Al-Quran, dia menjadi telunjuk dan dia menjadi teladan kepada dunia. Kerana dia faham di mana dia berjihad menentang kafir yang menyerang negaranya, dan di mana dia pergi dan menjalankan dengan damai untuk melindungi orang kafir yang ditindas. Itu saja. Terima kasih pada semua yang lock malam ni. Dan kita jumpa lagi besok insya-Allah di Kuala Lumpur. Esok saya balik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.